Assalamualaikum dan selamat petang. Kami pada kumpulan T2 K3 akan bercakap tentang projek kenakan ikan tilapia di Tasik Puteri Lenggong. Jadi dulu saya ingin mohon maaf daripada doktor sebab ada masalah teknikal yang dapat kami atasi. Sebenarnya kami telah jumpa komputer kami tapi tak tahu di sini. Jadi kami akan memberikan tentang ahli-ahli keluarga kami. Yang pertama di ujung sana Azman, Reza, Saiful dan Ferdi. Sampai tentang perkenalan, kami Syarikat Gazi Hussein Berhad akan membuat produk ikan dalam jamiah, iaitu terangkan ikan air tawar sebagai ikan tangkar. Kata kami ialah di Tasik Puteri Lenggong Perak. Kenyataan permasalahan yang pertama ialah untuk menyokong industri ikan di kawasan tersebut yang tidak dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua ialah untuk memenuhi keperluan dan permintaan semasa. Yang ketiga, kerana tiada teknologi dan jaminan keselamatan yang dilakukan. Yang keempat, tiada kualiti dan kuantiti yang dilakukan dalam perjalanan ikan tersebut. Kenyataan disiplin. Kami ingin menjadikan ikan air tawar sebagai satu produk pelancongan. Seperti yang kita tahu, di kawasan Tasik Lenggong ialah satu kawasan yang sedang membangun dengan kawasan pelancongan. Jadi sebagai ikan air tawar ini, kami yakin dapat membuka lebih banyak peluang-peluang untuk dalam aspek pelancongan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengelolaan ikan. Yang ketiga, untuk membuka peluang pekerjaan pada penduduk setempat, di mana dengan pembukaan sangkar ikan ini, kami dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan pada penduduk setempat untuk bekerja di sangkar ikan kami. Yang ketiga adalah untuk memenuhi permintaan masyarakat tempatan dan juga daripada luar. Yang ketiga, auditor projek. Kami membukakan ikan segar yang bersih, enak dan berpatutan. Di mana yang pertama untuk memenuhi kehendak masyarakat, sama ada masyarakat tempatan atau masyarakat luar. Yang kedua adalah untuk membuka peluang pekerjaan. Yang ketiga, untuk memenuhi matlamat kerjaan, itu industri kecil dan sederhana, di mana kami ingin menyahut seruan kerjaan untuk meningkatkan industri kecil dan sederhana di kawasan kampung, untuk meningkatkan pendapatan penduduk di luar kawasan luar bandar. Yang ketiga, untuk meningkatkan keuntungan. Yang mendapat faedah yang pertama ialah masyarakat setempat, di mana masyarakat setempat yang boleh bekerja di dalam lokasi sangkar kami boleh memberi pendapatan sampingan. Yang kedua, ahli kami semua akan mendapat pengalaman yang amat berharga tentang seluk-beluk perniagaan yang pada kami semua tidak pernah alami selama ini. Yang ketiga, faedah projek juga ialah untuk membekalkan ikan yang besar dengan harga yang berpatutan. Harga yang kami tawarkan adalah amat kompetitif di pasar tempatan. Yang keduanya untuk padu industri kerjaan, contohnya untuk perkembangan industri kecil dan sederhana. Dan yang ketiga sebagai global ataupun sebagai panduan pada pihak lain yang ingin menjalankan projek ikan yang sama. Keperluan projek. Yang pertama, kami ingin kena pasti lokasi setelah kami pilih telah kami kena pasti dengan telah kami jalankan berbagai-bagai jenis penyelidikan. Di mana lokasi ini kita berikan oleh. Terima kasih. Kemudian manajer projek. Yang pertama, kami perlu mengenal pasti lokasi yang sesuai, dan lokasi yang pilih adalah berdasarkan faktor yang berikut. Yang pertama adalah sesuai dan strategik. Yang kedua, jaringan sistem pengangkutan. Dan kaitan pada kedua yang berikut, kami telah dapat untuk memilih lokasi kami di Lubuk Putih di Tasik Puteri. Berikut adalah sebuah bahan mentah. Bahan mentah yang perlu kami pilih ialah pertama, anak pendidikan. Dan untuk mendapatkan anak ini, kami perlu bekerjasama secara rapat dengan Jawatan Perikanan. Dasarnya ialah bot, sangkar, makanan ikan atau pelet. Dan sumbernya adalah sumber modal. Sumber modal kami beri kepada bank pertanian.
dengan jumlah 200,000 Malaysia. Dan seterusnya kami juga mendapatkan insurans daripada syarikat Telefon Nasional. Yang seterusnya adalah Sipol Malaysia. Bagi Sipol Malaysia kami lakukan kerja secara sendiri. Pada peringkat awal kami akan melakukan secara sendiri. Dan untuk itu kami patut mendapatkan latihan yang lebih baik daripada Jabatan Pimpinan sendiri. Dan untuk pembayaran gaji kami bersetuju dan berpendapat ini perlu dibayar mengikutkan share yang dikeluarkan oleh setiap organisasi. Dan untuk itu juga kami juga telah menyediakan KWSP, calonan KWSP atau Kumpulan Seminar Wang Kerja. Okey, bagi kajian pasaran, kajian pasaran akan dilakukan oleh Ketua Bahagian Pasaran. Dan yang penting di sini adalah untuk mencari pasaran bagi kegiatan kami untuk dipasarkan. Dan yang selanjutnya adalah kawalan pengurusan. Kawalan pengurusan akan dilakukan oleh pengurus pentadbiran dan seterusnya akan merancang strategi untuk meluaskan projek pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualiti. Dan seterusnya akan memantau semula projek. Dan yang selanjutnya adalah jangka akhir projek. Dua perkara utama untuk penentuan. Yang pertama adalah ayat SSS dalam projek itu, iaitu ikan dan sangka. Jadi kami perlu gantung pada kadar sangka itu untuk bertahan selama. Dan seterusnya adalah mendiskon aset sendiri. Okey, jenis projek. Projek kami adalah projek jangka pendek atau sementara, melibatkan jangka masa yang pendek daripada 10 tahun. Pada masa pertama melibatkan sedikit kawasan sahaja, iaitu ruang yang bukan 6.3 meter sahaja. Dan seterusnya pasal seterusnya penambahan 3 unit lagi ruang dengan ukuran yang sama. Nama spesifik ikan atau jenis ikan yang dipelihara berpandukan pada dan pasaran dan juga kebutuhan kami lah. Perniagaan perkongsian kami lebih berbentuk perniagaan perkongsian. Okey, sikit untuk perniagaan perkongsian. Kita mendapatkan kuasa dan modal yang sama, mengumpulkan perniagaan dan pemulihan pengurusan, dan sini adalah liability yang sama. Dan para perniagaan melibatkan dua jenis orang, iaitu orang A pendaftaran perniagaan, orang PNA dan 1A iaitu betul-betul milik dan perkongsian. Dan seterusnya adalah mendapatkan lesen perniagaan daripada Balik Daerah Lenggong. Seterusnya saya akan berbagi. Bagi spesifik perancangan, perancangan yang telah dibuat pada pertama kali itu menentukan lokasi, dan lokasi pilihan kami adalah di Tasik Puteri Lenggong. Dan penyesuaian tempat projek ni telah dibuat oleh pengurus pentadbiran, itu yang telah memantau pada projek kawalan sangka angkat, iaitu di Pahang. Dan setelah membuat perbincangan dengan pegawai perikanan di Lenggong, unit-unit yang dapat dibina telah pun dikaji dengan nilai kos daripada pinjaman yang telah dibuat di Bank Pertanian, itu sebanyak 200,000. Dan setelah dibuat pengiraan secara kasar, pegawai perikanan telah memberikan jaminan bahawa unit yang dapat dibuat itu sebanyak 4 unit yang menjadi 4 sangka utama, itu sebanyak 48 bilangan sangka, dan seterusnya dapat menampung keperluan 36,000 ekor ikan. Dan projek ini telah mendapat bantuan daripada Jabatan Perikanan dan juga Fama dari segi benih anak ikan dan juga khidmat nasihat. Dan dari segi penjagaan ikan, kami selaku pekerja akan membuat penjagaan dan pengawalan sebanyak 2 kali sehari, dan akan membuat dari segi penjagaan sangka sebanyak 2 kali sebulan. Dan untuk jangka masa 1 musim, iaitu 6 bulan, kami akan melakukan pembuatan hasil secara besar, iaitu secara kontrak dengan farmer. Dan
jika menghadapi masalah dengan farma, kami akan melakukan pengeluaran secara pasaran terbuka, iaitu akan mengenakan harga pasaran sebanyak RM6 yang telah disetujui oleh pegawai perikanan. Okey, dari segi lokasi dan saiz projek. Okey, penerangan projek, kami telah memantau projek-projek ikan sangkar lain dan mendapati projek yang kami jalankan ini adalah begitu kompetitif untuk dilaksanakan di Legong, berikutan dengan pasaran daripada keluaran dalaman dan juga permintaan luaran. Dan juga bagi struktur pembahagian kerja, kami telah membahagikan kepada 6, iaitu pengurusan pentadbiran, ketua pengurusan, ketua kewangan, ketua pemasaran, ketua teknikal dan juga pekerja dan pengawal. Dan semua ini akan ditadbir terus oleh pengurus pentadbiran. Okay, dari segi jadual-jadual projek, kami telah membagikan mengikut tugasan harian, mingguan, bulanan dan juga musim. Dan bagi penghasilan pengisian pembenihan semula ikan pada musim yang kedua akan mengikut pada pendapatan pada musim yang pertama, sebagaimana pembenihan awal pada bulan pertama. Bagi keperluan sumber pula, bagi yang pertama sekali itu tapak di Tasik Puteri, kami telah meminta pada jabatan kelulusan daripada Jabat Tanah yang dengan mendapat khidmat nasihat daripada Jabatan Perikanan telah meluluskan sebanyak 0.5 hektar dan juga telah mendapat kawasan tampan bagi bilangan sangkar sebanyak 20 hektar. Dan dari segi pinjaman, kami telah buat pinjaman bank pada bank tanian sebanyak RM20,000 dan akan dikenakan sebanyak 5% interest, dan juga bayaran pinjaman akan diselesaikan selama 10 tahun. Dari segi pengusaha dan pekerja, kami memerlukan 5 orang tenaga pekerja yang mempunyai pengurusan fungsi dan tugas yang akan ditambah mengikut keadaan dan masa, iaitu jika keperluan pasaran dilakukan secara kontrak dengan farma, maka pengeluaran secara sekaligus akan berlaku dalam masa pada bulan pertama. Dan juga apabila pasaran berlaku dalam pasaran dibuka, itu melakukan pasaran dalaman dan luaran, kami memerlukan masa lebih kurang 3 bulan untuk menghabiskan hasil bagi satu musim. Dan juga peralatan, kami menggunakan sangkar besi iaitu sebanyak 12 unit yang menggunakan jaring dan boat fiber. Dan peralatan yang kami gunakan ini adalah antara yang terkini mengikut nasihat daripada Jabatan Perikanan. Okay, dari segi sistem pengawalan, setelah menilai aset syarikat yang melebihi daripada 200,000, kami akan menyediakan seorang pengawal dan pondok keselamatan dan juga insurans. Insurans ini akan melindungi segala harta benda syarikat, termasuk juga nilai nyawa pekerja, dan juga bagi mengawal penjagaan dan juga pengawalan. Kami mementingkan dari segi pasaran dan hasil projek, itu bagaimana ingin menguasai pasaran dalaman dan luaran untuk menguasai keseluruhan pasaran bagi ikan sangkar. Dan juga hasil projek yang akan kami hasilkan adalah yang bermutu, iaitu mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan. Setiap kilo akan dihasilkan oleh 3 ekor ikan, dan bagi mulakan kami akan cuba hasilkan sebanyak 2 ekor ikan sebanyak 1 kilo. Okay, dan dari segi sistem latihan dan pendidikan, kami akan mendapatkan daripada Jabatan Perikanan dan juga skim-skim latihan yang disediakan oleh kerajaan. Dan bagi anggaran perbelanjaan, terbagi pada 2, iaitu anggaran perbelanjaan tetap dan juga berulang. Tetap melibatkan anggaran sehingga 40,000 bagi satu sangkar utama, dan bagi kos berulang, iaitu termasuk juga kos operasi, gaji, insurans dan juga bayaran bulanan bagi pinjaman sebanyak RM19,690.
Dari segi penyumbang dana modal, yang pertama sekali kami mendapatkan pinjaman daripada Bank Pertanian, iaitu sebanyak RM20,000 dan sebagai dan yang kedua daripada modal individu, iaitu sebagai modal permulaan untuk menjalankan kajian-kajian bagi menyediakan tapak dan juga maklumat seterusnya. Dan juga kami memerlukan sumbangan dan juga daripada pihak berkaitan dan aset tetap, iaitu seperti bond dan juga store. Dan bagi yang terakhir sekali itu contingency plan, itu bagi perkara-perkara berisiko tinggi kami menyediakan rancangan sokongan seperti jika projek kami tidak dapat dilaksanakan, itu dengan menumpukan kepada satu jenis ikan saja, dan nasihat daripada pegawai Jabatan Perikanan, kami terpaksa mempelbagaikan ternakan yang menjadikan kawasan ternakan kami sebagai kawasan research and development daripada Jabatan Perikanan. Sekian, terima kasih.